Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita nak bincang bab yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan daya gerak elektrik. So ini adalah topik 3.3 lah. 3.3 iaitu DGE. So jadi kita tengok soalan 1 ya. So dia bagi tahu Raja 1 menunjukkan sebuah lita elektrik terdiri daripada sel kering dan perintang R. Sel kering itu mempunyai rintangan dalam iaitu R, yang ni rintangan dalam. So jadi yang pertama dia tanya apakah yang akan berlaku kepada bacaan voltmeter, yang ni, dan rintangan dalam apabila rintangan R bertambah. So R bertambah. So jadi kita guna formula. So V sama dengan IR kan. So bila R meningkat, V pun akan meningkat. So dia akan bertambah lah. So jadi kita tengok rintangan dalam pula. So jadi walaupun R dia bertambah, rintangan dalam ni tidak terkesan sebab dia berada di dalam bateri. Bila ada tidak akan berubah. Sebab dia rintangan ni hanya untuk bateri saja. Jadi rintangan dalam tidak berubah. So, jadi jawapan yang pertama adalah B. Kemudian soalan nombor 2. Nombor 2, pernyataan manakah yang betul mengenai rintangan dalam sebuah sel kering? So rintangan dalam R bergantung kepada pengaliran arus. Rintangan dalam R boleh dikira dengan formula R sama dengan V tolak E sama dengan over I. So ini kita E sama dengan IR plus IR kecil lah. Atau sini adalah adalah V lah. So ini adalah V. So jadi E sama dengan tolak V. So R sama dengan E tolak V bahagikan dengan I. So jadi V ni dengan E ni terbalik. So jadi ni bukan lah. Ini bukan. Soalan kemudian untuk yang C, rintangan terhadap pengaliran cas disebabkan elektrolit dalam sel. So jadi rintangan terhadap rintangan dalam rintangan terhadap pengaliran cas disebabkan oleh elektrolit dalam sel. So jadi rintangan yang disebabkan oleh pergerakan elektrolit dalam sel. So jadi jawapan dia adalah C lah. Jawapan dia adalah C. Kemudian untuk soalan nombor 3. Raja 2A dan 2B menunjukkan dua lita elektrik yang disambung pada sel kering yang sama. Berapakah rintangan dalam R sel tersebut? So jadi dua elektrik yang disambung pada sel kering yang sama. Sel kering yang samalah. So jadi kita guna formula E sama dengan V plus IR. So jadi rintangan dia nak cari R kecil ni lah. So sekarang kita nak cari. So ni adalah, dikatakan cikgu ambil ni dulu So ni adalah I dia, ni adalah R. So jadi sini V I dia sini cikgu letak sini 0.3 darabkan dengan 3 tambah I dia kat sini 0.3 juga. So ni 0.3 R. So E ni tak tahu lagi lah. So jadi E sama dengan 0.3 darab dengan 3, 0.3 darabkan dengan 3. So kita dapat 0.9 tambah 0.3 R. Ini untuk yang 2A lah. Kemudian untuk yang ini pula, so sama juga E sama dengan
0.2 darabkan dengan R di sini 5 tambah I di sini 0.2. So R tak tahu. So ni kita dapat 1 tambah 0.2 R. Okay, so jadi E ni nilai E ni sama dengan nilai E ni lah. Okay, so jadi cikgu samakan persamaan dia. So cikgu padam So ni 1 tambah 0.2 R. So ni cikgu pindah sebelah jadi tolak lah. 1 tolak 0.9 sama dengan ni pindah sana. So 0.3 R tolak 0.2 R. So ni dapat 1 tolak 0.9. So kita dapat 0.1. Dan yang ini 0.3 tolak dengan 0.2. So kita dapat 0.1 R. So R sama dengan 0.1 bagi dengan 0.1. So kita dapat 1. So jawapan dia adalah 1 ohm. So jawapan dia adalah C. Okey. Itu untuk nombor 3 lah. Okey, untuk nombor 4 pula. Okey, rajah 3 menunjukkan graf voltan V melawan arus. Di manakah yang digunakan untuk memperoleh graf ini? So jadi biasanya untuk DGE ni voltmeter kita akan letak dekat bateri So kita akan letak kat bateri. So jadi ni yang ni dia tak letak kat bateri. So ni salah. Ni pun bukan letak kat bateri, so salah. So dia antara ni dengan yang ni. So untuk mendapat graf macam ni kita kena guna perintang yang boleh dilaraskan. Okay, so kat sini dia tak guna perintang yang boleh laras. So dia gunakan yang ni. So jadi jawapan dia adalah C. Okay, yang ni mungkin ini dawai lah, dawai Konstantin ke dan sebagainya lah. Okay, kemudian kita pergi ke soalan nombor 5. Okay, rajah 4 menunjukkan graf beza keupayaan V melawan arus I bagi suatu sel kering. Antara yang berikut, yang manakah benar mengenai sel kering itu? Okay, so yang 6 ni, ini adalah DGE Yang ini adalah DGE. Okay, kemudian untuk cari rintangan dalam, okay, R sama dengan kecurunan graf lah. Okay, kecurunan graf. Itu sama dengan kecurunan kan sama dengan M sama dengan Y bagi X kan. So jadi Y kat situ adalah 6. So 6 bahagikan dengan X kita adalah 12. So jadi 6 per 12 saya dapat 0.5 ohm lah. So jawapan nombor 5 adalah C. Okay, so jadi RV DGE dia 6 dan rintangan dalam dia adalah ni. So kita guna formula ni, kecurunan ni. Okay, itu untuk nombor 5. Sekarang kita pergi ke soalan nombor 6. Okay, daya gerak elektrik suatu bateri adalah bersama dengan beza keupayaan terminalnya. Okay, hanya apabila bateri sedang recharge. Okay, tak So sebenarnya dia adalah hanya apabila tiada arus mengalir dalam bateri. Okay. Okay, so jadi DGE ini sama dengan hanya apabila tiada arus di dalam bateri. So jawapan adalah C. Dan soalan nombor 7. Rajah 5 menunjukkan 1 liter elektrik rintangan dalam bagi sel adalah 1 ohm. Apabila switch ditutup, baja voltmeter dan ammeter masing-masing adalah 6 volt dan 3 ampere. Hitung daya elektrik bagi sel itu. So jadi kita guna formula. So dia ni adalah R kecil dia, R rintangan dalam. So ni R besar. Dan ni adalah nilai V. Dan ni adalah nilai I.
So E sama dengan B plus I R. So B kita kat sini adalah 6 campur I 3, R adalah 1. So 6 campur 3, so kita dapat 9 volt. So nombor 7 jawapan dia adalah 9 volt. So C. So jadi jawapan dia semua C. Kecuali nombor 1 B. Lepas tu kita pergi kepada soal kertas 2, bahagian A. Dia kata Raja 1 menunjukkan 1 liter yang digunakan untuk menentukan rintangan dalam R satu sel kering. Apakah maksud rintangan dalam? Maksud rintangan dalam adalah rintangan yang disebabkan oleh bahan elektrolit di dalam sel kering. Lepas tu nyatakan kuantiti fizik yang ditunjukkan oleh bacaan voltmeter apabila switch ditutup. So sekarang switch ditutup So switch ditutup. So apakah bacaan yang dibaca oleh V ni? So itu adalah beza keupayaan. Lepas tu hitung rintangan berkesan. Rintangan berkesan so jadi kalau kita tengok sini, ini adalah selari dan ini adalah sambung dengan ni akan jadi sesiri lah. Jadi akan sesiri. So jadi kita cari yang ni dulu. So cari yang ni. So 1 per R sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 3. So jadi kita akan dapat 1 per 2 tambah 1 per 3. So kita dapat 5 per 6. So ni baru R. So jadi R adalah 6 per 5. So jadi dah dapat ni. So ni adalah R ni adalah 6 per 5. Dan ini R dia adalah 2 ohm. So jadi nilai R yang berkesan adalah 6 per 5 tambahkan dengan 2. 6 per 5 tambah dengan 2. Kita dapat 3.2 ohm. So ni lah jalan kerja dia. Jalan kerja dia ni lah. Kita ambil sini. So 30.2 ohm. Ni jawapan dia lah. Lepas tu soalan D. Soalan D. Hitungkan rintangan dalam bagi liter sekiranya daya gerak elektrik sel kering ialah 3 volt. So ni DGE dia adalah 3 volt. I dia adalah 0.8. So dia nak R kecil berapa?
Ini adalah V lah. So E sama dengan V plus IR. Sekejap ni E ni adalah 3 lah. So jadi E ni 3 plus V ni sama dengan IR. So kita boleh patutkan I ni. So ni R plus R kecil. So I ni tadi 0.8. So 3 bahagikan dengan 0.8 R plus R. Dia pindah sebelah lah. So jadi 0.8. So 3 bagikan dengan 0.8, kita dapat 3.75. So R tadi kita dapat 3.2. So ni 3.2. So R sama dengan 3.75 tolak dengan 3.2. So kita dapat 0.55 ampere. 55 ohm. Okay, so ni telah rintangan rintangan kecil lah. Okay, rintangan dalam. Rintangan kecil lah, rintangan dalam. Okay, lepas tu kita pergi ke soalan nombor 2. Okay, Rajah 2.1 menunjukkan 1 liter yang digunakan untuk mengkaji daya gerak elektrik dan rintangan dalam R sel kering. Berdasarkan Rajah 2.1, apabila switch ditutup, kuantiti fisik apakah yang diukur oleh voltmeter? Inilah, so samalah tadi, apa yang diukur adalah beza keupayaan. Beza keupayaan. Okay, lepas tu berdasarkan Rajah 2.1 kan beza keupayaan apabila I sama dengan 0. I sama dengan 0. So jadi ni kamu kena guna pembaris lah. So nak guna pembaris, kamu kena gariskan. Guna pembaris lah cikgu, sebab cikgu tak ada pembaris. Jadi cikgu gariskan lah macam biasa. Tapi kalau kamu guna pembaris betul-betul lah. Okey. Sekejap, tak tepat ni. Cikgu cari pembaris sekejap. Okey. So lebih kurang lah. Okey. So jadi nilai V, so jadi I sama 0 kan. So 0 kat sini. So nilai V adalah 1.5. So beza PN nilai dia adalah V sama dengan 1.5 volt. Jangan lupa dia punya unit. Okey, apakah kuantiti fizik yang mewakili jawapan anda pada 1B1, iaitu daya gerak elektrik. Okey, ini dikenali sebagai DG atau daya gerak elektrik. Kita pergi pada soalan C. Rajah 2.3 menunjukkan sebuah kapal terbang kawalan jauh. Cadangkan pengubahsawaan yang boleh dilakukan kepada bateri kapal terbang kawalan jauh itu supaya dapat diterbangkan dengan lebih tinggi dan lama di udara berdasarkan aspek-aspek yang berikut. Okay, pertama voltan yang digunakan. Okay, kita guna voltan yang tinggi. Okay, kenapa? Sebab lebih berkuasa lah, lebih kuasa. Okay, kemudian untuk rintangan dalam bateri, kita gunakan rendah, jadi supaya arus yang dihasilkan adalah tinggi. Okay, kemudian jenis bateri yang digunakan, kita gunakan bateri yang boleh dicas semula. So tak adalah nak beli baru je kan. Okay, boleh dicas semula. Kenapa? Sebab kos rendah.
Okay, so jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.